Salam sejahtera dan selamat datang ke Current Sphere MY, platform Anda untuk berita dan analisis isu-isu panas di Malaysia. Topik hari ini adalah persoalan yang mungkin mengejutkan Anda. Adakah Sabah dan Sarawak harus mempertimbangkan untuk keluar dari Malaysia? Baru-baru ini, kumpulan aktivis dari Malaysia Timur telah mengeluarkan kenyataan yang menggemparkan. Kami akan menjelaskan isu ini termasuk fakta dan latar belakang sejarahnya. Sumber artikel yang bakal kami ulas pada video kali ini telah diambil daripada satu laman web yang bernama dayakdaily.com. Baru-baru ini, sekumpulan aktivis hak asasi manusia dari Sabah dan Sarawak telah mengeluarkan kenyataan yang agak mengejutkan. Mereka menyeru agar kedudukan Malaysia Timur dalam Persekutuan Malaysia dikaji semula. Mereka melahirkan kebimbangan terhadap apa yang didakwa sebagai promosi ketuanan Melayu dan dasar perkauman oleh Kerajaan Persekutuan yang dianggap tidak lagi mencerminkan semangat asal pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Para aktivis ini mendakwa bahwa Malaysia kini semakin jauh daripada prinsip perpaduan dan saling menghormati yang menjadi asas perjanjian Malaysia 1963. MA63 merupakan perjanjian penting yang memastikan Sabah dan Sarawak diberi autonomi dalam beberapa perkara penting seperti kawalan ke atas sumber semula jadi, pendidikan, dan agama. Namun, aktivis ini mendakwa bahwa hak dan janji yang terkandung dalam MA63 telah secara sistematik terhakis sepanjang dekad. Sebaliknya, Kerajaan Persekutuan dituduh lebih memprioritasikan dasar ketuanan Melayu yang menurut mereka meminggirkan komuniti Bumi Putra bukan Islam, masyarakat Dayak, serta komuniti Cina yang membentuk majoriti di Malaysia Timur. Dalam kenyataan bersama mereka pada 15 Disember 2024, aktivis ini menegaskan bahwa Sabah dan Sarawak harus mempertimbangkan untuk menarik diri daripada Malaysia. Mereka berpandangan bahwa langkah ini akan memberikan peluang kepada kedua-dua negeri tersebut untuk menentukan nasib sendiri dan membina sebuah negara yang lebih inklusif, adil, dan saling menghormati. Menurut mereka, pergerakan Malaysia ke arah ketuanan Melayu adalah ancaman langsung kepada keharmonian dan keadilan yang diimpikan dalam MA63. Sekiranya Kerajaan Persekutuan terus mengabaikan kebimbangan dan tuntutan sah dari Sabah dan Sarawak, aktivis ini percaya bahwa satu-satunya jalan yang tinggal ialah menuntut kembali autonomi sepenuhnya melalui kemerdekaan. Kenyataan ini dikeluarkan oleh beberapa tokoh terkemuka dari Malaysia Timur seperti Ketua Publicity Persatuan Aspirasi Rakyat Sarawak, SAPA, Peter John Jaban, Presiden Yayasan Borneo's Plight in Malaysia, Daniel John Jambun, Presiden Hak Sabah Sarawak Australia New Zealand Robert Tay, dan pemimpin-pemimpin lain dari pelbagai pertubuhan di Sabah dan Sarawak. Untuk memahami konteks seruan ini, kita perlu melihat kembali sejarah dan perjalanan Malaysia Timur sejak pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Ketika itu, Sabah dan Sarawak menyertai persekutuan dengan beberapa syarat, termasuklah janji bahwa mereka akan diberi status istimewa. Antaranya, Sabah dan Sarawak diberi kuasa penuh ke atas imigresen, peratusan hasil minyak dan gas sebanyak 40%, dan jaminan pembangunan infrastruktur setara dengan semenanjung. Namun, ramai pihak di Sabah dan Sarawak mendakwa janji-janji ini tidak ditepati. Sebagai contoh, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor sebelum ini menyatakan bahwa Sabah masih menunggu janji-janji MA63 dipenuhi sepenuhnya meskipun Kerajaan Persekutuan telah mengambil beberapa langkah seperti menyerahkan kawalan sumber gas kepada Sarawak pada tahun 2023.
Namun, bagi ramai aktivis dan pemimpin di Malaysia Timur, langkah-langkah ini tidak mencukupi. Mereka merasakan bahwa dasar-dasar persekutuan masih bersifat berat sebelah dengan terlalu banyak tumpuan diberikan kepada ideologi ketuhanan Melayu yang mencetuskan kebimbangan. Hal ini semakin diperburukkan dengan kenyataan kontroversi oleh pemimpin-pemimpin politik semenanjung. Sebagai contoh, Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah menegaskan keutamaan Melayu dan Islam sebagai asas pemerintahan, satu kenyataan yang mencetuskan keresahan di kalangan komuniti bukan Islam di Sabah dan Sarawak. Lebih membimbangkan, Sabah dan Sarawak yang sering dijadikan contoh keharmonian antara kaum dan agama, kini merasakan identiti mereka semakin terancam. Aktivis juga mendakwa bahwa pengaruh ekstremisme, perkauman, dan agama yang mendominasi semenanjung semakin menyusup masuk ke Malaysia Timur, mengancam struktur masyarakat yang selama ini berasaskan toleransi. Dalam suasana ini, wujud persoalan yang besar. Adakah Sabah dan Sarawak masih mendapat manfaat daripada kekal dalam persekutuan Malaysia? Seruan untuk menarik diri daripada Malaysia bukanlah sesuatu yang baru. Sebelum ini terdapat juga suara-suara yang menuntut autonomi lebih besar untuk Sabah dan Sarawak, namun gesaan untuk keluar sepenuhnya dari persekutuan kini semakin lantang. Ada yang melihat ini sebagai titik untuk menekan kerajaan persekutuan supaya memberi lebih banyak konsesi kepada Malaysia Timur. Namun, apakah ini benar-benar satu langkah yang realistik? Jika Sabah dan Sarawak keluar dari Malaysia, persoalan seterusnya adalah siapa yang akan rugi. Sabah dan Sarawak kaya dengan sumber seperti minyak dan gas yang merupakan penyumbang utama kepada ekonomi negara. Tanpa Sabah dan Sarawak, ekonomi Malaysia akan mengalami kesan yang besar. Tetapi persoalannya, adakah Sabah dan Sarawak bersedia untuk berdikari? Sebagai dua negeri terbesar di Malaysia, mereka memerlukan perancangan ekonomi yang rapi untuk memastikan mereka mampu bertahan jika memilih untuk menjadi negara berdaulat. Selain itu, isu ketuhanan Melayu juga menjadi topik kontroversi yang tidak dapat dielakkan. Adakah dasar ini masih relevan dalam konteks Malaysia yang semakin majmuk? Kritikan terhadap dasar ini bukan sahaja datang dari Malaysia Timur, tetapi juga dari golongan minoriti di semenanjung. Namun, untuk meminta kerajaan persekutuan melepaskan ideologi ini adalah satu cabaran besar, memandangkan ia telah lama menjadi asas politik negara sejak sekian lama. Dalam konteks ini, persoalan yang timbul ialah jika kerajaan persekutuan gagal menyelesaikan isu ini, adakah Malaysia Timur akan benar-benar mengambil langkah untuk keluar dari Malaysia? Apakah implikasinya kepada perpaduan nasional? Jika Sabah dan Sarawak keluar, apakah ini bermakna bahwa pembentukan Malaysia sejak 1963 adalah satu kegagalan? Isu ini mengundang perdebatan yang sangat hangat. Sebagai rakyat Malaysia, apakah pendapat Anda semua? Adakah Sabah dan Sarawak harus kekal atau keluar dari Malaysia? Dan jika mereka kekal, apa perubahan yang perlu dilakukan oleh kerajaan persekutuan untuk memastikan Sabah dan Sarawak tidak lagi merasa dipinggirkan? Tinggalkan komen Anda di bawah dan mari kita bincangkan bersama-sama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Currents VMY untuk terus mengikuti analisis mendalam tentang isu-isu semasa yang mempengaruhi masa depan negara kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Terima kasih semua, sekian saja untuk video kali ini.